Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih wa man ihtada bihadih wastanna bisunnatih wa man sara ala nahjih wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Dr. Saifullah selaku pengacara majlis pada malam ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, kesihatan dan juga dorongan untuk kita terus bersama dalam majlis ilmu tadabbur Al-Quran. Jom ngaji surah Al-Mulk. Ini sudah masuk siri yang ke-12. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam iman dan amal salih, juga saling ingat mengingati antara kita. Mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, 11 siri pengajian yang lalu kita telah meneliti 18 ayat daripada surah Al-Mulk. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 insya-Allah. Okay. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Dan apakah tidak yarau mereka melihat ila kepada at-tayr burung, fawqahum di atas mereka, saffatin mengembangkan sayap, membuka sayapnya, wa yaqbid dan ia mengatupkannya, menguncupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna, ma tidak, yumsikuhunna ada yang menahan mereka, illa melainkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, Allah Ar-Rahman. Innahu sesungguhnya dia, bikulli dengan segala syai'in sesuatu, basir Maha melihat. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu Maha melihat. Ayat ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Amman maknanya apakah atau siapakah. Apakah ada orang atau siapakah, hadzal ladzi, hadza ini allazi yang, huwa dia, jundun tentera, lakum bagi kalian, yansurukum nasrun, nasir, nasrun, yansurukum dia menolong kalian, min dari, dunir rahman selain Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Pemurah. Inil kafiruna, tidaklah orang-orang kafir, illa kecuali, fi ghurur, dalam keadaan tertipu. Itu terjemahan setiap kalimahnya. Kadang macam berbelit-belit sikit, tapi nak tahu kalimah demi kalimah tu, eloklah kita tengok pada terjemahan per kalimah ni. Okay. Jadi kita dapat tahu makna-makna setiap patah perkataan tu. Okay. Baik. Ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Okay. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, awalam yarau ila at-tayri, kepada burung-burung,
fawqahum, yang ada di atas mereka, safatin, yang mengembangkan sayapnya, wa yaqbid, dan menguncupkan sayapnya. Maksudnya, ada kalanya burung itu mengembangkan sayapnya semasa terbang di udara, dan ada kalanya mengatupkannya. Dalam ayat ini Allah guna safatin dan wa yaqbid. Dalam bahasa Arab, safatin ini adalah kalimah yang merujuk kepada sifat, kata sifat. Tapi wa yaqbidna itu adalah fi'il atau perbuatan. Jadi walaupun Allah menceritakan suatu keadaan burung terbang, tapi ketika Allah menceritakan burung tu mengembangkan sayap, Allah guna kata sifat, safatin. Ketika Allah ceritakan tentang menguncupkan sayap, mengatup, tutup sayap dia, Allah guna kata perbuatan, fi'il. Ini ada istimewanya. Sebab itulah kita kata Al-Quran itu, bahasanya itu sendiri adalah mukjizat. Bahasa Al-Quran itu sendiri sesuatu yang bersifat i'jaz, mukjizat. Mengalahkan bahasa ataupun kebijaksanaan ahli-ahli bahasa. Orang Arab zaman Nabi dulu memang antara kemasyhuran mereka ialah bersyair. Mereka ada macam pasar seni, di mana mereka akan memperdengarkan syair-syair mereka. Mereka nak memuji orang pun dia guna syair, nak mencela pun guna syair. Tapi bila Al-Quran turun, mereka dapat faham bahawa ini bukan bahasa yang dicipta oleh manusia. Ini bukan susunan bahasa manusia. Sebab itu, bahasa Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Mengalahkan kehebatan berbahasa sepanjang zaman. Perhatikan bila Allah ceritakan tentang keadaan burung terbang saja, Allah guna dua kata berbeza. Safat dengan kata sifat, wa yaqbid dengan perbuatan. Apa maknanya? Sifat burung ni memang dia banyaknya terbang. Jadi Allah guna kata safat, burung mengembangkan sayap, maknanya dia terbang di udara tu. Menunjukkan sentiasa atau selalu. Wa yaqbid itu guna kata fi'il, mudhari', membawa maksud kadang-kadang. Jadi dia sekali-sekala saja dia katup atau dia kuncupkan sayapnya. Sekali-sekala saja dia berhenti daripada terbang tu. Ataupun ketika dia terbang tu, dia lebih banyak mengembangkan sayap berbanding menguncupkan sayapnya. Jadi dua perkataan berbeza tu pun ada maksud yang sangat mendalam yang Allah nak ceritakan. Maknanya lebih banyak burung itu mengembangkan sayap berbanding burung itu mengatupkan sayapnya ketika dia terbang. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya semasa di udara daripada jatuh ke bumi selain daripada Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Maknanya burung tu bila dia terbang di udara tu, dia tak jatuh. Tak ada yang boleh tahannya. Maksudnya tak ada yang boleh mengekalkan burung itu di atas udara tu, di awangan itu, kecuali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu melalui apa yang telah dia tundukkan atau permudahkan di udara bagi burung sebagai rahmat dan kelembutannya. Dengan rahmat Allah, Allah permudahkan keadaan burung itu dan keadaan udara tu, membolehkan burung terus terapung terbang di atas udara. Ini menurut tafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Baik, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Maha melihat segala sesuatu. Basir. Yakni hal-hal yang bermaslahat bagi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Maknanya Allah tengok semua makhluk dia ni. Dan Allah berikan segala apa keperluan setiap satu makhluknya. Itu dahsyatnya pentadbiran, pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil makhluk
macam burung tu pun Allah aturkan semuanya untuk dia boleh hidup selesa, boleh terbang dengan selesa. Allah mudahkan udara, awang-awangan ini, langit bagi dia, okay, ruang udara ni bagi burung supaya boleh terbang dengan selamat dan selesa. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebut berkaitan dengan burung, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang bebas di angkasa lepas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Nahl ayat 79. Ada masanya Allah guna nama Allah itu sendiri. Tapi ada masanya Allah guna nama yang lain. Nanti ada juga penjelasannya insya-Allah. Kenapa Allah gunakan Illar Rahman dalam ayat itu. Baik. Syahid Said Qutb mengajak kita merenung pemandangan ini, pemandangan burung terbang itu. Dan ikutilah gerak penerbangan segala jenis burung yang mempunyai cara penerbangan tersendiri. Tak sama setiap burung tu. Kerana pemandangan itu tidak menjemukan mata dan tidak membosankan hati. Bagi orang yang sentiasa berfikir, meneliti kejadian Allah, tengok burung, hatinya jadi tenang. Akalnya jadi laju berfikir. Ia merupakan suatu kenikmatan di samping menyuburkan fikiran dan penelitian terhadap ciptaan Allah yang sangat istimewa, di mana bertemunya keindahan dan kesempurnaan. Ini dah beberapa kali kita sebut dalam tafsir Al-Azhar sebelum ini, karangan Buya Hamka, Al-Jamal dan Al-Kamal. Cantiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha penyayanglah yang menahan burung-burung itu dari gugur dengan undang-undang yang rapi dan menakjubkan, yang kita selalu sebut sebagai sunnatullah. Allah tentukan sunnahnya untuk alam ni, di mana segala sesuatu, sama ada yang kecil atau besar, dijaga dengan teliti dan dikirakan sehalus kiraan sel dan atom. Makhluk sekecil-kecilnya Allah cukup teliti dalam penciptaannya dan dalam pentadbirannya. Iaitu undang-undang yang memelihara ribuan perseimbangan. Bukan hal burung terbang di udara saja. Sebenarnya itu suatu gambaran Allah nak tunjuk. Suatu bentuk gambaran yang selalu manusia lihat. Burung terbang ada di merata-rata. Kalau manusia gunakan akalnya, dia boleh mengetahui dan memahami ini salah satu daripada ribuan, bahkan mungkin jutaan, tidak terbilang perseimbangan dan penyelarasan, baik di bumi, baik di udara, baik pada kejadian burung ataupun makhluk Allah itu sendiri, yang membolehkan terlaksananya penerbangan ini dan membolehkannya melakukannya berterusan, berulang-ulang kali dengan teratur. Dalam konteks memerhati burung tu, kita boleh lihat bagaimana ia satu bentuk keseimbangan antara kejadian burung tu sendiri, sifat burung tu sendiri, dengan persekitaran yang Allah jadikan memudahkan burung-burung ni untuk boleh terbang. Kalau kita perhatikan, ada masanya burung ratusan, mungkin ribuan terbang di udara. Tak ada pun peralatan canggih macam kita. Tapi tak ada yang berlanggar sama-sama dia jatuh. Tapi semuanya elok saja boleh terbang ke sana kemari dengan cukup sempurna. Semua ni adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur semua ni? Allah Ar-Rahman.
Hakikatnya penahanan dan pemegangan burung di udara sama dengan penahanan dan pemegangan binatang-binatang yang hidup di atas muka bumi. Burung yang di udara, binatang-binatang lain yang ada atas bumi, yang di laut, dalam air, segala macam ni, yang terbang berlega di angkasa raya dengan segala penghuninya, dan sama dengan penahanan dan pemegangan seluruh jirim yang wujud di langit. Tiada yang menahannya dari jatuh berguguran melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat awal hari itu Allah dah sentuh pasal penciptaan langit, penciptaan bintang. Jadi sekarang Allah tunjukkan satu lagi makhluk yang selalu ada berlegar di atas kepala, yang mungkin makhluk kecil pada manusia, tapi cukup unik dan istimewa kejadiannya. Akan tetapi Al-Quran menarik perhatian dan hati manusia kepada pemandangan yang dapat dilihat sehari-harian dan difahamkan mereka. Mereka tengok betul dengan mata kepala sendiri, bukan cerita saja. Ada burung terbang semua ni, memang boleh tengok. Dan ia menyentuh hati mereka dengan berbagai-bagai saranan dan iktibar. Bagi yang berfikir, dia boleh nampak. Banyak iktibar boleh diambil daripada ciptaan dan kejadian burung ni sendiri. Oleh itu, seluruh ciptaan Allah itu adalah unik dan menakjubkan belaka. Seluruhnya indah belaka dan seluruhnya memberi saranan dan ilham belaka. Setiap hati dan setiap generasi dapat memahaminya sekadar kebolehan dan pemerhatian masing-masing menurut taufik yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang dulu mungkin dia kaji burung tu setakat apa yang dia boleh dapat lihat dan dapat nampak depan matanya. Tapi hari ini mungkin ada kajian-kajian baru. 10-20 tahun akan datang ada lagi penemuan baru. Itu yang dimaksudkan. Setiap hati dan setiap generasi dapat memahaminya sekadar kebolehan dan pemerhatian masing-masing menurut taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya mungkin yang banyak mengkaji ini adalah orang-orang yang belum Islam. Itu. Kita ni mengaji. Alhamdulillah. Mengkaji itu mungkin ada kurang. Jadi mudah-mudahan dengan tadabbur ni, kita bukan saja boleh melatih untuk mengaji, boleh baca dengan betul, jaga hukum tajwid, tapi juga mengkaji apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada ayat-ayatnya Al-Quran, dan apa yang Allah jadikan daripada ayat-ayatnya yang ada di atas muka bumi berbentuk ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Maqru'ah, ayat yang kita baca tu, dan ayat Manzurah yang kita lihat atas kejadian Allah di muka bumi ni. Dua-dua tu kita baca dan kaji, insya-Allah. Apa kata Hamka dalam mentadabbur ayat ini? Hamka kata memang Allah menentukan tubuh burung berbeza dengan tubuh makhluk yang lain. Dia diberi bulu yang ringan yang akan meringankannya terbang tinggi. Tetapi selain bulu yang ringan itu, tulangnya pun dibuat ringan sehingga mudah naik ke udara. Allah menganugerahkan kepada burung kehidupan yang kalau dia ingin terbang, sebentar itu juga pun dia bisa terbang. Itulah kekuatan dalam nyawa burung itu sendiri yang ditiupkan oleh Allah sebagai hembusan dari sifat Rahman-Nya. Sebab itulah Allah sebut tadi, illar Rahman, ma yumsikuhunna illar Rahman. Supaya akhirnya manusia memahami semuanya kejadian ini, bentuk-bentuk ciptaan Allah, bagaimana Allah susun atur kehidupan makhluk atas muka bumi dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya. Semua ni atas sifat Rahman dan Rahim Allah kepada makhluk. Di sinilah kita bertemu isi yang mendalam dari hikmah ilahi. Kita boleh mencari sebab-sebab yang bersifat ilmiah, buat kajian. Apakah gerangan sebabnya maka sang burung tidak jatuh dari udara? Terutama sekali ketika sayapnya dia katupkan. Bila dia terbang, ada masanya dia kembangkan, dia kepakkan sayap. Ada masanya dia kuncupkan sayap, tapi tak jatuh juga. Tuhan dalam ayat ini memberikan jawapan yang lebih memuaskan, yang lebih pasti.
iaitu bahawa kasih sayang Tuhanlah yang menyebabkan burung itu tidak jatuh terkapar ke bumi. Apapun bentuk kajian yang kita temukan akhirnya, inilah pokok pangkalnya. Semua itu adalah tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya. Yang kita diminta untuk buat kajian, buat pemerhatian supaya sampai kepada hakikat ini. Okay. Ayat ke-20. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Artinya, tiada bagi kalian selain darinya seorang penolong pun. Dan tiada pula seorang pelindung pun. Dan tiada pula seorang pembela pun bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ibnu Katsir. Baik. Amman hazal lazi. Kita terjemahkan siapakah gerangan, siapakah dia. Di dalam ayat ini, amman hazal lazi itu sebenarnya bukanlah pertanyaan biasa. Pertanyaan yang minta jawapan. Sebenarnya dia adalah istifham inkari. Dalam Quran ni, kalau kita belajar ulum Quran, kita belajar mendalami ilmu Al-Quran, kita jumpa istifham ni ada banyak dalam Quran. Ada istifham inkari, ada istifham takriri, ada taubih, dia ada banyak. Dalam konteks ayat ini, dia istifham inkari. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk membantah dan menafikan. Amman hazal lazi itu seolah-olah amman hazal lazi huwa jundul lakum, seolah-olah ayat itu sebenarnya ialah la jundul lakum. Tak ada. Tak ada tentera, tak ada apa-apa, tak ada sesiapa pun yang boleh tolong. Itu maksudnya. Bukan siapa yang boleh tolong, lalu jawapannya, oh siapa yang boleh tolong, orang ni boleh tolong, ni boleh tolong, ni boleh tolong. Bukan itu maksudnya. Bukan pertanyaan kerana nakkan jawapan, kerana nak tahu. Bukan. Tapi satu bentuk penafian bahawa memang sebenarnya tak ada orang boleh tolong. Pertanyaan tu ialah istifham inkari. Pertanyaan dengan maksud membantah atau menafikan. Tak ada siapa sebenarnya boleh tolong. Itu maksud sebenar ayat tu. Itu maksud istifham inkari. Min dunir Rahman, selain daripada Tuhan Ar-Rahman. Jadi hujung ayat ini seolah-olah memberi jawapan kepada orang-orang kafir yang terhalang daripada keimanan, yang tidak mahu beriman. Dalam telahan dan keyakinan mereka yang salah, mereka bertopang pada kekuatan pihak lawan dan pembantu-pembantunya, yakni selain daripada Allah. Sekaligus memberitahu mereka bahawasanya tidak ada penolong bagi mereka selain Allah. Jadi ayat awal tu macam tanya nakkan jawapan, tapi ayat hujung tu lagi memberi penegasan bahawa memang tak ada orang boleh tolong, tak ada siapa-siapa pun boleh tolong, tak ada bala tentera boleh tolong, min dunir Rahman, selain daripada Tuhan Ar-Rahman. Baik. Apa kata Buya Hamka? Maka setelah engkau lihat burung terbang tinggi berbaris-baris, kadang-kadang berpuluh ekor, kadang-kadang beratus, sambil ada yang mengatupkan sayapnya ketika terbang, namun dia tidak terkapar jatuh ke bumi. Tuhan yang Rahman yang menahannya, maka dia tidak jatuh itu. Bandingkanlah hal yang demikian kepada dirimu sendiri. Apakah kamu mempunyai tentera yang menjagamu daripada bahaya yang akan menimpa? Kalau dalam ayat yang sebelumnya Allah jelaskan bagaimana Allah jaga, Allah atur burung-burung terbang tu agar tidak jatuh. Sekarang tengok pada diri sendiri. Siapa yang boleh jaga kita? Itu tadabbur daripada Buya Hamka. Apakah kamu mempunyai tentera yang menjagamu daripada bahaya yang akan menimpa? Daripada azab Allah? Daripada segala macam bahaya yang mungkin datang dalam kehidupan? Hamka tanya lagi, ketika engkau tidur nyenyak malam hari,
adakah pengawal selain Allah yang menjaga keselamatan tidurmu? Bagaimana kalau ada binatang kecil masuk ke telingamu? Bagaimana kalau ular hendak menggelung badanmu? Tidak ada yang mengawal, tidak ada tentera yang menjaga, hanya Allah sajalah yang menjaga. Ya. Jadi bila kita baca ayat ini, kita menyedari bahawa pergantungan kita untuk menjaga diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Yang lain tu hanya asbab yang kita cari. Sebenarnya dialah yang menjaga kita siang dan malam. Sebenarnya Allah yang jaga kita. Bukan tentera, bukan soldadu. Penting hal ini diingat dan segala pekerjaan yang kita hadapi dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Setiap saat kita tidak melepaskan diri dari lindungan dan lingkungan pengawalan Allah Ar-Rahman. Sehingga misalnya kita mati tiba-tiba kerana lengahnya pengawasan dan pengawalan manusia, namun oleh kerana kita selalu bergantung kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rahman dan Rahimnya Allah, maka mati kita tidaklah dalam kesesatan, bahkan bisa mati dalam kemuliaan syahadah. Jadi maknanya, tidak bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawal, memelihara, menjaga kita. Sebaliknya bergantung kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi mulakan segala perbuatan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan. Kalaupun kita ditakdirkan kerana kelainan kita, kerana kecuaian kita dalam hidup ni membawa kepada kematian sekalipun, mudah-mudahan mati dalam kemuliaan syahadah. Sekali lagi kita perhatikan di sini bahawa yang ditonjolkan adalah nama dan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Satu rumpun dengan kalimat Rahman menjadi Rahman dan Rahim. Jadi maknanya besar sungguh. Ya. Apa saja yang ada atas muka dunia ni sebenarnya ada dengan rahmat dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang hidup melata atas muka bumi ini dengan selamat, dengan sejahtera, dipermudahkan segala-galanya, semua tu atas Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayat akhir daripada ayat 20 tu, inil kafiruna illa fi ghurur, orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Menurut Buya Hamka, orang-orang yang kafir, yang tidak mempedulikan hubungan dengan Tuhan yang Maha Pengasih, sebenarnya tidaklah mempunyai tujuan hidup. Mereka tertipu oleh kesenangan dan keamanan sementara. Terpedaya oleh harta benda dan kekayaan. Mereka tidak mempunyai rasa syukur dan terima kasih. Tanpa disedari, hidup mereka menjadi hambar. Hidup mereka kosong sebab tidak mempunyai kebahagiaan jiwa. Itulah kalau orang yang tidak ada matlamat hidup atau matlamat hidupnya tidak kukuh. Okay? Sebagaimana matlamat hidup orang yang beriman kerana matlamat hidupnya adalah bergantung kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung. Jadi hidupnya juga terisi dengan sesuatu yang bersifat agung, insya-Allah. Tidak kosong, tidak hambar, nampak macam hebat tapi sebenarnya kosong jiwanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili pula menafsirkan orang-orang kafir berada dalam tipu daya yang besar daripada syaitan. Kenapa? Kerana syaitan menipu mereka bahawa azab tidak turun kepada mereka. Inil kafiruna illa fi ghurur, orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Tertipu kerana merasai bahawa dengan hidupnya yang sedemikian itu, yang dalam kekufuran itu, azab tidak akan turun kepada mereka. Okay. Siapa yang tipu mereka ni? Tentulah syaitan. Okay. Baik, akhir sekali dalam ayat sebelumnya, ini menurut fi Zilalil Quran, Syahid Said Qutb, dalam ayat sebelumnya, Al-Quran telah menakutkan mereka dengan bencana ditelan bumi dan dipukul ribut yang kencang. Minggu lalu kita sebut bagaimana Allah mengingatkan siapa yang boleh selamatkan kita daripada ancaman azab Allah.
yang menjadikan bumi yang aman, tenteram, yang kita duduk dengan selamat sejahtera ni tiba-tiba boleh bergoncang dan menelan makhluk yang ada di atasnya. Ataupun Allah datangkan ribut yang kencang. Ya. Maknanya dari bumi pun Allah boleh datangkan bala bencana, dari atas langit pun Allah boleh datangkan bala bencana. Ya. Apakah boleh merasa aman dengan yang demikian itu? Itu ayat yang sebelumnya. Kemudian Allah kisahkan tentang atau beritahu kepada masyarakat Arab pada masa itu tentang umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Mereka tahu kisah-kisah ni. Mereka berjalan dalam perjalanan pengembaraan mereka, urusan perniagaan mereka. Mereka pergi ke tempat-tempat di mana mereka tahu kesan-kesan azab yang ditimpakan Allah ke atas umat yang terdahulu. Jadi mereka tahu ni. Sekarang Allah kembali bertanya kepada mereka, siapa gerangannya orang yang dapat menolong dan melindungi mereka dari azab Allah selain daripada Allah itu sendiri? Jadi tak adalah jawapannya. Memang hanya Allah saja yang boleh menyelamatkan kita. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sentiasa berada di dalam kekeliruan. Kekeliruan inilah yang membuat mereka merasa aman dan merasa berada dalam perlindungan dan ketenteraman. Sedangkan mereka terdedah kepada kemurkaan dan siksaan Allah tanpa mendapat sebarang pertolongan dari keimanan dan amalan yang boleh menurunkan rahmat Allah yang Maha Rahman. Maknanya, jangan terkeliru, jangan terpedaya dengan apa yang ada atas muka bumi ini sehingga rasa aman sampai lupa kepada yang menjadikan kehidupan, yang mendatangkan nikmat segala macam di atas muka bumi ini. Sehingga akhirnya Allah datangkan kemurkaannya. Jadi mudah-mudahan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang kita baca pada malam ini dan malam-malam yang sebelumnya, minggu-minggu yang sebelumnya, dapat menginsafkan kita dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan kita dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon rahmat dan rahimnya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa melebarkan rahmatnya untuk kita semua. Salah silap, saya mohon maaf. Ada yang sebut kenapa slide-nya banyak tulisan penuh begitu kan. Saya boleh buat ringkasan-ringkasan saja, tapi kalau orang baca slide tu nanti dia tak faham. Kan? Jadi saya biarkan seperti kitab tafsir tu saya pindahkan saja ke dalam slide-slide ni supaya siapa-siapa baca pun kemudian dia boleh memahaminya dengan baik insya-Allah. Okay. Jadi kalau saya buat ringkasan-ringkasan, satu patah, dua patah, rajah-rajah saja, mungkin kalau orang lain baca, tengok nanti, dia tak boleh faham apa maksud sebenarnya daripada yang nak disampaikan oleh mufassirin yang kita petik tafsiran-tafsiran mereka ni. Jadi sekali lagi, mohon maaf atas segala kesilapan. InsyaAllah bertemu lagi minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah semula kepada Dr. Saifullah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan diucapkan kepada Ustaz Syamsul Bahrin atas perkongsian surah Al-Mulk, sambungan ayat. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, kita dah sesi yang ke-12. InsyaAllah mungkin ada beberapa sesi lagi dan kita akan teruskan hingga ke akhir insyaAllah. Jadi sebelum kita tutup sesi kita pada malam ni, mungkin saya boleh buat sikit mungkin satu pengumuman lah insyaAllah ataupun hebahan berkaitan dengan antara program-program Ikram Teluk Intan yang telah diadakan lah. Jadi antaranya lah insyaAllah saya boleh kongsikan ialah robot rezeki Ikram Teluk Intan, yang mana kita telah mengadakan projek robot rezeki ini di dalam fasa COVID-19.
sejak awal tahun. Jadi alhamdulillah kita telah mengadakan satu bersama dengan JLMAT di Selekop, dan di sana sejak bulan 1, hujungan 1 hinggalah ke hari ini kita menumpukan banyak semangat orang ramai yang diberikan melalui JLMAT dan kita sampaikan kepada orang yang memerlukan. Antaranya kepada para mualaf di area Bagan Datuk dan juga di SK Selekop untuk belajar di sana yang terkesan dengan kuarantin tempoh hari, dan juga kepada asnaf-asnaf yang terlibat insyaAllah. Jadi ini antara usaha kita untuk sama-sama menyantuni masyarakat yang berada di sekitar yang memerlukan insyaAllah. Dan kita juga dalam usaha untuk menambahkan lagi kelompok rezeki di sekitar Hudang Melintang dan juga Teluk Intan insyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan dan kita memberikan sokongan insyaAllah dalam menjayakan projek-projek kemasyarakatan yang dianjurkan. Jadi cukup untuk setakat itu untuk malam ini. Ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan jazak kepada semua yang bersama pada malam ini. Semoga perkumpulan kita diberkati dan diberikan sebanyak-banyak rahmat insyaAllah dan kefahaman. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.